أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya sama-sama kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu petang yang penuh barakah ini, dapat sekali lagi kita bertemu dalam kuliah takmir bagi daerah Kelang. Kita bersiaran secara online daripada surau Haji Jangidin yang pada petang ini insya-Allah kita akan membicarakan kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri rahimahullah taala, yang kita akan bicara berkenaan dengan bab sabar. Jadi kita nak tahu tentang apakah itu sabar, manfaat sabar dan juga bahagian sabar, insya-Allah sama-sama kita dengarkan kuliah kita pada petang ini. InsyaAllah kita mulakan dengan bacaan doa. Mudah-mudahan diberikan kefahaman, kekuatan dan istiqamah dalam kita mengamalkan ilmu ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ila al-huda wa dalalata al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma amin. Allahumma rizqna hidayatan lis-shawab wa sidqan fil qaul wa ikhlasan fin niyati wal a'mal. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang fadilat sabar. Kadang-kadang kita ni rasa tak sabar. Jadi bagaimana kita nak mendidik sabar itu, antaranya kita melihat kembali tentang motivasi ataupun ganjaran ataupun faedah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khususnya di dalam Al-Quran. Antaranya dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Allah Taala bagi tahu kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama, sesungguhnya, yuwaffas sabiruna, sesungguhnya disempurnakan, yuwaffas sabiruna, disempurnakan ganjaran pahala orang-orang yang sabar. As-sabirun, orang-orang yang sabar. Ajrahum, ganjaran pahala bagi mereka itu bighairi hisab, tanpa dikira banyaknya. Maknanya infinity pahala orang yang bersabar. Syarat dia sabar. Jadi sebab itu selama mana kita sabar, dia ada muqaddimah kepada sabar. Muqaddimah kepada sabar, maknanya sabar yang paling minima itu adalah serendah-rendah sabar itu, apa kata ulama, iaitu salamatus sadri, berlapang dada. Berlapang dada. Walaupun berbagai pendapat, perbezaan pendapat, kalau kita hidup hubungan suami isteri, berlapang dada, walaupun kadang-kadang tersakiti dan sebagainya, kan. Jadi kita nak sebut di situ muqaddimah, permulaan kepada sabar itu adalah salamatus sadri, iaitu berlapang dada. Jadi kalau kita berlapang dada pun tidak mampu, maka bagaimana kita nak naik kepada maqam ataupun kedudukan as-sabirun, orang-orang yang bersabar. Itu adna, adnaha maknanya yang paling minima sekali. Dan juga yang paling maksima, yang paling tinggi kedudukan sabar itu, kata ulama, adalah al-afu, iaitu memaafkan. Dia paling tinggi sekali. Al-afu, memaafkan. Jadi tak ramai orang yang bersabar itu mampu memaafkan. Nanti kita akan sebut bagaimanakah pula ganjaran orang yang memaafkan orang lain. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wasbiru, surah Al-Anfal ayat 46. Wasbiru, hendaklah kamu bersabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Hebatnya orang yang sabar ni, Allah Taala sebab dia, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau kita tengok, kita buat perbandingan, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar,
ataupun orang-orang yang sabar bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu perkara yang sangat menarik kalau kita kaji semula ayat Quran. Allah Ta'ala memulakan dengan namanya, menunjukkan bahawa memang orang yang bersabar itu di bawah naungan dan lindungan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia berbeza dengan orang-orang yang sabar bersama dengan Allah. Satu perumpamaan yang cukup bagus untuk kita buat satu gambaran. Contohlah kita sebut apa? Raja makan malam dengan saya, ataupun saya makan malam dengan raja. Jadi antara dua perumpamaan perbandingan itu, mana yang kita rasa lebih hebat? Tentunya yang pertama, yakni Allah kita raja makan malam dengan kita. Sudah tentu kalau raja makan malam dengan kita, bermaksud raja menjemput kita datang ke istana. Tapi kalau kita kata kita makan malam dengan raja, boleh jadi. Kita jumpa raja di majlis keramaian seperti contoh. Kita katalah malam tadi saya makan dengan raja. Majlis apa tu? Majlis apa? Itu majlis kenduri kendari sebagai contoh. Tapi kalau kata raja makan malam dengan kita, sudah tentu pasti di satu yang sangat istimewa. Begitulah ulama bagi tamsilan, perumpamaan, Allah Subhanahu Wa Taala itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan dalam ayat yang lain, surah As-Sajdah, ini selalu kita orang lelaki baca, surah As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Wa ja'alna minhum a'immatan, dan jadikanlah oleh kami akan setengah daripada mereka itu beberapa ikutan. A'immah maknanya jadi ketua, jadi orang yang menjadi qudwah. Yahduna bi amrina lamma sabaru, yang mana yahduna, mereka itu menunjuki, dan juga dengan perintah kami, lamma sabaru, dan tak kala itu mereka itu di kalangan orang-orang yang bersabar. Menunjukkan akan banyaknya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang sabar dan orang-orang yang bersabar di dalam Al-Quran. Kata pengarang kitab Syekh Abdul Qadir Mandili bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut 70 tempat. Dalam Quran ni, sabar ni, perkataan sabar dan juga berbagai lafaznya itu sebanyak 70 tempat. Dan sabda Nabi SAW, hadis riwayat Imam Tirmizi daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qala Nabi SAW fi sabri ala ma takrahu khair. Dalam sabar itu, di dalam kesabaran itu, ala ma takrahu, di atas benda yang kau benci, khair, itu adalah suatu kebajikan. Sabar di atas benda-benda yang kita tidak suka, maka itu juga dicatat sebagai suatu pahala. Dan juga Nabi Isa alaihissalam telah berkata bahawasanya kamu tiada mendapat kamu akan barang yang kamu kasih melainkan dengan sabar atas barang yang kamu benci. Maknanya kita nak dapat satu barang yang mahal ni, kita mesti sabar. Hatta sifat sabar ini pun kita nak dapat. Kita nak dapat sifat sabar ini, bukan boleh kita baca 1000 kitab tentang sabar, tetapi sabar ini ditarbiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar daripada kehidupan ini. Kita minta dengan Allah, ya Allah golongkan aku di kalangan orang-orang yang sabar. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji kita tak sabar. Jadi perjalanan nak mendapat sifat sabar itu mesti diuji, mesti ujian. Dia tidak boleh dibagi sekaligus, kerana Allah Ta'ala bila memberi itu sebagai suatu tarbiyah, sebagai suatu pendidikan. Sebab itu kita belajar dalam kitab tasawuf, antaranya kitab yang kita baca sekarang ni, kitab Penawar Bagi Hati, tidak lain dan tidak bukan, kita nak mengetahui teori dia, dan praktikal itu nanti akan diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada takdir kehidupan kita masing-masing. Ada orang yang dia mencapai maqam sabar dengan dia melakukan ketaatan kepada Allah. Dia dapat sabar itu. Sabar dia dalam taat. Ada orang yang sabar dengan musibah. Ada orang yang sabar dengan sakit. Ada orang yang sabar dengan ujian kehidupan. Ada orang yang sabar dalam keadaan kefakiran. Jadi semua ini merupakan apa? Merupakan suatu perjalanan tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara yang kita dah minta. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, kalau kita baca,
Antaranya dalam mafhum hadis disebutkan seorang suami ataupun seorang lelaki apabila dia mencari nafkah keluarga, dia mencari rezeki yang halal, ya, kemudian dia balik di petang hari, dia balik tu dia penat, dia letih, ya, tengok ganjaran dia, ni dia sabar cari rezeki yang halal. Apa ganjaran dia? Fahuwa maghfurullah, dia diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita ni dalam kehidupan kita memang hari-hari akan ada ujian. Hari-hari akan ada ujian. Ya. Jadi ujian itu pertama mentarbiah sifat sabar kita. Yang kedua sebenarnya bahasa hakikatnya Allah Taala nak bagi pahala yang apa tadi? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Taala nak bagi pahala yang tanpa terhitung. Maknanya setiap inci, setiap masa, setiap saat dalam ibadah ni semua, dalam hidup ni semua pahala. Kira ibadah saja. Walaupun cari rezeki, cari dunia, tapi Allah Taala tulis sebagai ibadah. Syaratnya rezeki yang halal. Ya. Rezeki yang halal walaupun susah, ya, walaupun kita contoh sebagai contoh lah, cari rezeki ni payah dapat sikit, kadang sebulan pun ya baru cukup makan contohnya, tapi kita bersabar, itu pahalanya lebih besar. Itu pahalanya lebih besar, ya. Dan ketahui olehmu bahawa sabar itu ada 3 pangkat dia. Pertama, pangkat yang paling tinggi dan lebih kuat, bahawa menghinakan ia akan menyeru kepada keinginan hingga tiada ada tinggal baginya kekuatan. Dan tiada dapat sampai kepada ini melainkan orang yang mengekalkan sabar dengan lama dan bersungguh-sungguh. Maknanya yang pertama ini orang yang melakukan sesuatu kerja, ya, orang yang melakukan sesuatu kerja secara istiqamah. Ini sabar dalam taat. Sabar menjaga diri dalam melakukan maksiat. Yang ini peringkat yang paling tinggi dalam Quran. Allah Taala sebut apa dia? Innal ladzina qalu, dan mereka berkata, ya, mereka berdoa, mereka berkata kepada Rabbuna Allah, sesungguhnya Allah Taala itu Tuhan kami, ya. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, ya. Ini maqam kedudukan orang yang paling tinggi. Jadi tiada makhluk dalam jiwa dia, tiada sifat dengki, tiada memikirkan orang lain, ya. Maknanya tak ada hati tu nak rasa dengki pada orang, tak ada hati tu rasa resi orang lebih baik daripada dia, tidak, ya. Bagaimanapun kehidupannya diuji oleh Allah, susah ataupun senang, dia tetap istiqamah. Yang inilah kedudukan sabar yang tinggi. Fala khaufun alaihim, dan mereka tidak takut. Maknanya tidak takut dengan makhluk, tidak mengharap kepada makhluk. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak berduka cita. Nampak tak? Sehingga jiwa mereka, nafsu mereka ini menjadi nafsu yang mutmainnah. Ini disebut dalam Quran. Ya, orang yang jiwa dia mutmainnah, dia balik pada Allah sehingga Allah ridha kepada dia. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Maksud jiwa tenang ni apa? Jiwa yang bersabar. Jiwa yang diuji oleh Allah, dia sabar. Diberi senang, dia syukur dan sabar. Diberi susah, dia syukur dan sabar. Ya, diberi hujan hidup, dia ridha dan sabar. Irji', Allah Ta'ala kata apa dia? Jumailah balik, kata. Jomlah kita balik ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah. Dalam keadaan diredai, keadaan redha dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nafsu yang terdidik. Nafsu yang terdidik. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nafsu yang minta maaf, peringkat sabar yang rendah itu adalah, ya, bahawa kuat oleh yang menyeru kepada keinginan nafsu dan kalah oleh yang menyeru kepada agama, dan menang oleh hawa nafsu dan menyerah diri oleh hati itu kepada tentera syaitan. Dia tahan diri dia, ya. Dia tahan diri dia, tetapi kalah juga. Tetapi dia ini apa? Orang yang berusaha untuk dia sentiasa memperbaharui taubatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat orang yang mukmin. Ya, jadi bukan kata kita ni tidak diuji oleh nafsu dan syaitan, pasti diuji. Kehidupan diuji, nafsu diuji, ya, daripada syaitan juga diuji. Allah Taala mengatakan kepada mereka, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in
Demi Allah, selagi memenuhkan oleh kami akan api neraka Jahannam daripada jin dan manusia. Maka kalau tidak lepas daripada kesabaran ini, yang ni yang kita takut. Kita masuk daripada kalangan apa tadi? Daripada kalangan jin dan manusia yang menjadi bahan bakar daripada api neraka, wal'iyadzubillah. Dan ada bagi orang yang pangkat ini dua alamat. Orang yang ada pangkat, maknanya sabar yang sangat rendah ini ada dua alamat. Maksud sabar rendah ni senang dikuasai oleh hawa nafsu. Tetapi paling-paling pun kita berusaha untuk berlapang dada. Salah satu alamat pada tanda ataupun pangkat yang kedua ini, salah satu keduanya bahawasanya berkata ia, aku ingin akan taubat tetapi teruzur atasku. Maka tiada loba aku padanya. Maknanya aku tak nak dah taubat dah, apa orang panggil putus asa. Maka orang ini adalah orang yang putus asa. Orang yang tidak putus asa, dia akan usaha bertaubat kepada Allah. Putus asa ni sangat bahaya. Itu tanda yang pertama bagi orang yang kesabaran dia sangat rendah. Sehingga bila dia menghadapi ujian hidup, dia rasa Allah tidak sayang kepada dia. Ini masalah ni. Rasa keluarga tak sayang, Allah tak sayang. Ingat, sebenci-benci makhluk di atas dunia ini, maknanya semua satu dunia ni benci kepada kita, tetap ada dua yang akan menyayangi kita. Selagi mana kita sebagai orang Islam. Pertama, Allah Ta'ala sayang kepada kita. Yang kedua adalah baginda Nabi SAW. Nabi SAW tidak akan benci umatnya. Tidak akan benci umatnya. Itu kita kena ingat sampai mati. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang pertama. Orang yang putus asa. Itu tandanya. Maknanya dia memang habis sabar dia dah. Yang kedua adalah bahawa tiada tinggal padanya keinginan kepada taubat kepada Allah. Ini pun bahaya juga. Jadi kedua-dua tanda ni jika ada, pertama dia nak bertaubat tapi dia putus asa. Yang kedua, keinginan nak bertaubat tak ada. Ini lagi payah. Keinginan nak bertaubat tu tiada. Ini sebenarnya hatinya yang terlalu keras. Sehingga bila dalam keadaan begini, keadaan yang terlalu depresi lah kita panggil, keadaan yang terlalu menekan diri sehingga putus asa. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala ta'asu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmat aku. Ingat, sedosa-dosa mana pun kita, sehebat-hebat mana pun ujian Allah uji pada kita, rahmat Allah tu lebih luas daripada itu. Lebih luas. Kalau kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka tiada istilah seseorang itu akan berputus asa. Maka dia akan berusaha dan berusaha. Sehingga pernah ditanya kepada imam besar kita, Al-Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali mengatakan, sekiranya aku ini, maknanya beliau itu, ditakdirkan Allah masuk neraka, maka aku juga pasti di dunia ini akan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tu? Kalau kita dah tahu takdir kita masuk neraka sekalipun, tetap di dunia ini kita kena ibadah. Maksudnya kita tidak putus asa daripada rahmat Allah. Ini ulama ajar. Jadi alamat kedua bahawa tiada tinggal padanya keinginan bertaubat kepada Allah. Jadi kita kena ingat Allah Ta'ala itu sangat pemurah, sangat pengampun, sangat kasih sayangnya. Jadi orang ini akalnya itu telah jadi akalnya tawanan bagi keinginannya, bagi nafsunya. Jadi jangan sampai maknanya kita punya roh kita, jiwa kita duduk pada peringkat ini, peringkat sabar yang sangat rendah. Jadi kita sebut tadi, sabar di peringkat yang paling minima itu adalah salamatus sadri, berlapang dada lah, berlapang dada. Ada masalah berlapang dada, ada ujian kita berlapang dada, kita meyakini bersangka baik bahawa Allah Ta'ala itu memberi yang terbaik kepada kita. Cuma kadang-kadang kita tidak sabar. Kita tengok orang kaya, kita pun nak kaya. Kita tengok orang senang, kita pun nak senang. Sebenarnya masa kita tu ada, akan senang dan kaya, tetapi belum sampai. Belum sampai. Kita kena yakinlah pada Allah, sampai nanti masanya. Dan ketika sampai masanya nanti, baru kita akan tengadah. Baru kita akan menyesal. Jadi waktu tu tak gunalah kita menyesal. Sebab apa? Dulu kita banyak bersangka buruk dengan Allah Ta'ala. Dulu kita banyak bersangka buruk dengan Allah Ta'ala.
Jadi Allah Ta'ala tu bila nak bagi satu benda yang sangat istimewa, jadi ujian pun istimewa. Ya, ujian dia juga istimewa. Yang ketiga, peringkat sabar yang pertengahan. Iaitu pangkat yang ketiga, pangkat yang pertengahan, iaitu bahawa tiada lemah ia berperang, maka akan sentiasa membangkitkan akan agama, melawan akan yang membangkitkan hawa nafsu, tetapi terkadang menang kepada menyeru kepada agama. Maknanya akal ini menjadi penanda aras. Sabar di peringkat yang tengah ini biasanya didasari dengan ilmu. Bila kita ada ilmu, maka ilmu itulah yang akan meluruskan akal kita sehingga kita menang melawan hawa nafsu. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala sebut tu khalatu amalan salihah, maka mencampur oleh mereka amal soleh, wa akhara sayyi'ah, dan amalan buruk. Asallahu ayyatuba alaihim, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima taubat mereka. Jadi kedudukan nafsu di peringkat ini dipanggil sebagai nafsu yang mulhamah. Nafsu yang mulhamah. Nafsu yang pertengahan. Ya, kejap-kejap buat baik betul dia, kalau jahat betul dia, ya, tapi menyesal, bertaubat kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala kata bila asa, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubat itu. Jadi inilah peringkat sabar yang pertengahan. Dia berada di peringkat yang baik, kejap dia berada di peringkat yang buruk, ya. Jadi kita kena terus, jiwanya masih hidup, tetapi dia perlu terus berusaha supaya menjadi nafsu yang mutmainnah. Adapun peringkat nafsu yang rendah tadi, dia kalah dengan nafsu. Peringkat sabar yang rendah tadi kebiasaannya kalah dengan nafsu sehingga berputus asa. Inilah nafsu ammarah yang berjaya menguasai jiwa kita sehingga kita kalah. Maka orang di peringkat itu akan mudah berputus asa, akan bersangka buruk dengan Allah, ya, sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kurang sangat sabarnya kepada kehidupannya. Baik. Itu adalah apa tadi, pangkat sabar. Kita nak pergi yang ke mana ni Ustaz? Nak menuju mana? Pangkat yang pertama. Kalau orang kerja dia nak jadi bos, CEO nak, orang yang paling tinggi sekali. Tapi kalau bab hati ni kita kena usahalah begitu. Kerana hati ni dia tidak akan mati. Kalau kita mati sekalipun besok jasad kita, inilah hati yang kita nak bawa bertemu Allah nanti. Kita pindah alam saja. Kita tinggalkan dunia, pindah alam barzakh. Hati yang tetap sama. Kalau hati kita tak yakin pada Allah, macam mana kita nak pindah alam seterusnya? Begitulah hati ni, ya, sebagai ulama mengatakan keimanan seseorang itu adalah pada iman dia di atas dunia. Jadi kalau kita yakin tinggi pada Allah dalam alam barzakh, selamat, di alam akhirat pun kita akan selamat insya-Allah. Keyakinan itu penting. Dan yakin ini mesti memerlukan kepada ilmu dan amal. Memerlukan ilmu dan amal, ya. Baik. Jenis-jenis sabar. Tadi peringkat orang yang sabar ini jenis-jenis ataupun bahagian orang yang sabar itu. Pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sabar mengerjakan taat. Sabar mengerjakan taat. Jadi bermula nafsu itu daripada setengahnya dengan sebab malas. Jadi nafsu ini memang suka benda-benda begitu. Malas nak. Kalau lagi-lagi bab zikir, nafsu ni dia suka benda-benda yang memudahkan dia. Dia tak suka benda-benda berat. Lagi-lagi bab akhirat dia tak suka. Jadi sebab itu kita kena tekan dia. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW yang terbaik pada nafsu ni adalah dengan berpuasa. Fa innahu lahu wija'. Sungguhnya puasa itu merupakan wija', perisai, untuk kita kekang hawa nafsu. Jadi berpuasa, erti kata menahan dirilah daripada makan, bukan itu sahaja, maknanya menahan hati daripada banyak keinginan kepada dunia. Itulah hakikat puasa. Kalau makan saja sudah melemahkan tubuh kita, kita tidak makan, kita tidak dapat perkara-perkara keinginan dunia ni tidak dapat dipenuhi, kita rasa lemah kehidupan ni, seolah-olah macam hidup ni dah kharban, dah apa kita panggil, dah tak ada manfaat, ya. Tapi itulah sebagai suatu mujahadah. Dan tak ada orang puasa sehari terus, besok baru buka, tak ada. Maksudnya Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita didik nafsu. Puasa daripada lepas subuh sampai maghrib, puasa sunnah contoh. Maghrib kita makan,
Mari kita layan nafsu kita. Allah Ta'ala bagi kita layan nafsu, tapi jalan syariat. Bila kamu makan, jangan makan berlebihan pula. Makanlah yang boleh mendukung ibadah kamu. Ini suatu perkara yang kita kata tadi. Jenis sabar, bagian pertama ini sabar mengerjakan taat. Kalau makan, makan sampai tak boleh ibadah pun buruk makan pula. Jadi dalam keadaan kita nak mentaati Allah, didiklah juga nak nafsu. Nafsu ni tak boleh dibuang. Tidak boleh dibuang. Nafsu mesti dididik, ditarbiah. Jadi nafsu suka malas. Hatta benda akhirat ni banyak benda yang free. Zikir tu free modal ailio. Modal ailio sahaja. Jadi tapi itulah kadang-kadang kita rasa berat nak ibadah. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya kita pergi kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama, sabar daripada mengerjakan taat. Yang kedua, sabar daripada meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar pada perkara yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar. Ini dalam usaha kita tu kadang-kadang usaha ni perintah Allah Ta'ala, perkara yang kita kena laksanakan di atas muka bumi. Tetapi hakikatnya rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi terkadang kita usaha kerja kan, kita lelah, penat, nak memelihara sabar itu. Kerana sabar pada menunggu rezeki Allah Ta'ala, seumpama kita bersabar dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu jenis sabar yang ketiga. Dan yang keempat adalah sabar daripada bencana, daripada ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itulah sedikit sebanyak yang kita dapat bincang pada petang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati, memberkati, serta kita berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan, khususnya kita di zaman pandemik ini, untuk dapat kita teruskan kehidupan kita seperti biasa, insya-Allah. Saja kita akan bertemu dalam pengajian yang seterusnya nanti pada minggu hadapan dalam bab yang kelima, iaitu kita akan belajar bab syukur pada Allah Ta'ala. Sekadar itu yang baik daripada Allah, kurang lemah ini kekurangan di saya sendiri. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.